Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan bentangkan tentang long term financing. Nama saya Ainun Nabila binti Rosli dan dua orang lagi rakan saya iaitu Jayasri Tiagarajan dan Nur Masyita binti Rosli. Ni adalah list of content. Explain long term loan, identify the characteristic of long term loan, iaitu bonds, preferred stock and common stock. Then distinguish between the advantages and disadvantages of long term loan. Yang ni saya akan serahkan kepada Jayasri. Okay, selamat sejahtera, good afternoon. Okay, sekarang kita tengok dulu tentang long term loan. Okay, long term loan ni kita boleh katakan sebagai pinjaman jangka panjang. So, pinjaman jangka panjang ini adalah biasanya dia akan ditetapkan selama daripada 3 tahun lah. So, dia punya keyword kalau dia akan lebih daripada 3 tahun, you boleh anggap sebagai pinjaman jangka panjang. Lepas tu selalunya selain daripada itu pun selalunya kita boleh katakan dia punya pinjaman jangka panjang juga berada di antara 3 atau 10 tahun. Dan juga yang sesetengah pun akan berlangsung selama 20 tahun. Lepas tu bagi seseorang sesetengah bank dia akan bagi pinjaman jangka panjang lah. Okey, lepas tu pinjaman jangka panjang ini dijamin macam garanti lah, dia akan garanti oleh aset perniagaan. Dan juga pinjaman jangka panjang ini biasanya perlukan pembayaran suku tahunan dan bulanan lah. So you kena tahu dulu lah kalau pinjaman jangka panjang ini dia akan nak pembayaran suku tahunan dan juga bulanan. Yang tu pun dia nak daripada keuntungan. Lepas tu you kena tahu dulu lah pinjaman jangka panjang ni sesuai untuk perniagaan apa, perniagaan macam kecil ke perniagaan atau besar. So pinjaman jangka panjang ini akan sangat sesuai untuk perniagaan kecil lah. Contohnya kalau gerai makanan, gerai runcit. So untuk perniagaan kecil dia akan sangat sesuai lah. Lepas tu yang ni dapat boleh manfaatkan dari segi penyata kewangan dan juga wang pendahuluan yang besar lah. So yang ni pun untuk meminimumkan pembayaran bulanan dan jumlah kos pinjaman. So you bayar lewat pun dia tak kisahlah sebab kan dia pinjaman jangka panjang. So yang tu sajalah tentang pinjaman jangka panjang iaitu long term loan. Okay, sekarang kita tengok dulu tentang karakteristik of the long term loan. Okay, karakteristik of long term ada bonds, lepas tu preference stock, common stock. Okay, kita tengok dulu tentang bonds. Okay, ciri-ciri bonds.
Okey, sebelum tu you kena tahu dulu apa itu bonds. Okey, bonds tu lah kita boleh katakan sebagai ikatan. So bonds ni adalah kita boleh kaitkan dengan nota janji jangka panjang. So kalau I sebut jangka panjang, contohnya 10 tahun atau lebih. Kalau dia katakan 10 tahun atau lebih, yang itulah nota janji jangka panjang lah. Yang ni selalunya dikeluarkan oleh firma dan juga orang ramai. Kalau orang ramai macam public lah. So dia akan keluarkan bonds. Lepas tu yang ni juga dianggap mempunyai peluang untuk berkembang secara berterusan, terutama pada abad ke-20 inilah. Okey, lepas tu an alternative for the equity market. Okey, yang ni adalah bond adalah alternatif kepada pasaran equity. So kalau alternatif tu kita boleh kaitkan dia akan lancar dengan baik macam tu lah. So you kena tahu dulu. So pada masa sekarang yang alternative investment tu ada banyak. So saya akan bagi setengah alternative investment lah. Contoh commodities, real estate funds. So yang ni semua kita boleh kaitkan sebagai alternative investment. So yang itulah bonds. Okay, lepas tu kita kena tengok dulu tentang ciri-ciri bonds. Okay, ciri-ciri bonds pun ada banyak. Contohnya ada par value, coupon interest rate, maturity dan juga sebagainya. Okey, kita tengok dulu tentang par value. So par value ni kita boleh dikatakan sebagai nilai taraf. So nilai taraf adalah kita boleh sebut sebagai nilai muka, iaitu jumlah pembayaran yang dibayar kepada pemegang bond setelah dia akan matang lah. Okey, you kena tahu dulu apa itu nilai muka. So nilai muka ni kita boleh bagi tahu istilah kewangan yang boleh digunakan untuk menggambarkan nilai nominal atau dolar lah. So sepatutnya kebanyakan bonds diterbitkan dengan nilai muka. So nilai muka tu macam contoh RM1000 lah. So kita tengok dululah yang example tu. Okey, yang bonds tu dia akan bayar RM85 per annum, iaitu setahun lah. Setahun dia akan bayar RM85. Lepas tu harga pasaran dia ialah RM85. Harga pasaran tu adalah RM961.25. Tapi yang bond holder tu kan, pemegang bond tu dia akan menerima RM1000. Sebab kan sebelum tu I dah bagi tahu yang dia punya nilai muka tu 1000. So dia akan dapatlah nilai muka tu je lah. So yang tu dari segi par value. Okey, lepas tu kita tengok tentang coupon interest rate. Okey. Yang ni kadar faedah kupon. So kadar faedah kupon adalah peratusan nilai taraf lah untuk bonds. So kita boleh kira daripada peratus tu daripada bonds itu. Lepas tu yang di mana kita boleh bayar dalam bentuk faedah. So kita boleh bayar dalam bentuk faedah lah, iaitu interest lah. Okey, kita tengok dululah yang contoh tu. Okey. Contohnya harga bond yang mempunyai kadar faedah tu pada ada 70% dan juga nilai taraf tu ada RM1000. So RM1000, so sekarang dia akan bayar RM70 setahun. So sebab dia akan kenakan interest lah. So sebab itulah dia akan bayar RM70 dalam setahun. So yang ni dari segi kupon interest rate. Okey, lepas tu kita tengok dulu yang maturity. Maturity ni kita boleh bagi tahu tentang kematangan. Kematangan ni dalam kematangan ni yang period tu sangat penting. So tempoh matang adalah tempoh di mana penerbit bond membayar nilai taraf lah. So pada masa itulah penerbit bond tu akan membayar nilai taraf lah, iaitu nilai taraf bond dan menamatkan bond. Dia akan macam ending lah, dia punya payment lah macam tu. Okey, lepas tu yang indentures. Indenture tu macam pembekal. Okey, perjanjian undang-undang yang ni berlaku antara perjanjian undang-undang antara firma yang menerbitkan bond dan juga pemegang amanah bond lah. So yang ni berlaku antara firma yang menerbitkan bond dan juga pemegang amanah bond.
Yang ni mewakili pemegang bond lah. Lepas tu dalam ni ada beberapa syarat. Dalam indenture dia akan menyatakan beberapa syarat-syarat khusus. Contohnya ada perincian bond, lepas tu hak pemegang bond lah. Yang tu lah I bagi tahu details of the bond, bonds holder rights, producing firm rights. Yang ni semua contoh-contoh syarat-syarat khusus dalam perjanjian pinjaman lah. Lepas tu yang akhir sekali bond ratings. Okay, bond ratings tu yang ni dibuat oleh 3 agensi, iaitu Moody's, Standard & Poor's and Fitch Investor. So yang tu je lah. So yang ni je lah yang bonds, yang ni dia punya ciri-ciri bonds. So yang tu je lah. Terima kasih. Ainun. Okey, seterusnya yang kedua adalah preferred stock. Untuk definition dia, preferred stock ni ada banyak persamaan dengan common share dengan bond. Contohnya macam dia tak ada maturity date yang tetap. Okey, preferred stock ni kalau tak ada pembayaran dividen, dia tak akan menyebabkan kepada bankrupt. Okay, untuk karakteristik yang pertama adalah classes. Sesebuah syarikat akan produce various classes of preferred stocks. Setiap kelas ni ada karakteristik yang berbeza. Untuk contoh dia, preferred stock boleh convert kepada common stock. Yang kedua adalah admissibility exchange. Sebilangan preferred stock yang dah produce hari ni boleh ditukarkan kepada number of common shares. Ini akan menyebabkan cost manufacturers of preferred stock akan berkurangan. Yang ketiga adalah provision of protection. Untuk provision of protection ni, preferred shareholders ada hak untuk mengundi sama ada dia nak memberhentikan dividen tu atau nak tak mau buat pembayaran dividen langsung. Dia ada hak untuk mengundi ni bila preferred stock dividen dah tak dibayar beberapa kali. Yang ketiga adalah participation, yang ciri ni jarang dijumpai. So dia menyebabkan preferred shareholders ni akan terima pembayaran dividen dari masa ke semasa, tapi mengikut kepada income seseorang tu. Yang kelima adalah claims on asset and income. Okey, yang ni preferred stock ni ada keutamaan untuk claim asset dengan income berbanding dengan common share. So dia boleh claim selepas bonds tapi sebelum common share. Sama juga macam dividen, firm tu kena bayar preferred stock dividen dulu baru boleh bayar preferred share. Baru boleh bayar common share. Yang keenam adalah cumulative property. Yang ni most property stocks require cumulative ni sebab nak lindungi preferred shareholders. So dia kena settlekan dividen untuk preferred stock dulu baru boleh declare untuk common share dividen. Yang ketujuh adalah payment in kind. Investor ni takkan terima dividen pada mulanya tapi dia acquire preferred share tambahan. Tapi selepas beberapa tahun cash dividen akan diberikan. Yang seterusnya adalah common stock. Common stock ni merupakan owner kepada syarikat tu, milik syarikat tu. Dia pun sama macam preferred stock, tak ada maturity date tapi dia akan wujud selagi mana syarikat tu wujud. Tambahan pula dia tak ada hak untuk tentukan pembayaran dividen. Ikutlah board of directors tu dia nak tentukan atau tak. Okay, kalau dari segi claim asset, bila bankrupt dia akan jadi orang yang paling last sekali untuk claim. Untuk karakteristik yang pertama adalah claims on earnings. Yang ni selepas pembayaran interest bond dengan preferred share
preferred stock dividend, dia akan ada income balance. Income balance tu common share ada hak ke atas dia, sama ada dia nak simpan sebagai return earning atau dia nak buat pembayaran dividen. Kalau dia nak simpan sebagai return earnings, dia akan dilaburkan semula dan menyebabkan nilai saham syarikat tu akan meningkat. So common shareholders tu akan dapat capital gains atau terima dividen. Yang kedua adalah claims on asset. So macam mana yang saya cakap masa definition tadi, dia akan jadi orang yang paling last sekali untuk claim asset tu sebab dia akan bagi keutamaan kepada preferred shareholders dengan creditors. So yang ketiga adalah voting rights. Dia ada hak untuk mengundi, untuk pilih board of director syarikat tu, dan dia ada hak untuk approve apa-apa changes dalam charter of company. Seterusnya adalah limited liability. Common shareholders, liability common shareholders ni akan terhad bila berlakunya bankrupt. Terusnya preemptive rights, dia common shareholder ni berhak untuk kekalkan proportionate shareholder ownership of the firm. Dia kena pastikan portion tu maintain. So bila ada share baru yang diisu, common share ni ada hak sama ada dia nak menolak. So dalam masa yang sama dia kena kekalkan ownership of the firm tu. So kat sini bermaksud yang common share ni bila ada isu baru, dia ada hak untuk terima atau dia nak reject. Itu saja. Terusnya Mashita. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Mashita binti Rusi. Saya akan terangkan tentang disadvantage dengan advantage of long term loan. So kita tengok dekat advantage dulu. Advantage of long term loan. That is the least costly source of long term loan because yang first, faedah hutang boleh ditolak cukai. Yang kedua, pemegang bond ataupun pemihutang ni dia menganggap hutang sebagai pelaburan yang agak kurang berisiko dan pulangan yang lebih rendah. Yang kedua, pembiayaan hutang memberikan fleksibiliti yang mencukupi dan struktur kewangan ataupun modal syarikat. Fleksibiliti ni dalam struktur modal syarikat dapat dipertingkatkan dan memasukkan peruntukan panggilan dalam bond jaminan. Yang ketiga, bondholders are creditors and have no interface in business operation because they are not entitled to vote. Yang keempat, the company can enjoy tax saving on interest on debt. So kita akan tengok dia punya kekurangan pula. Kekurangan of long term loan ni. Yang first, faedah atas hutang adalah beban kekal bagi syarikat. Syarikat harus membayar faedah kepada pemihutang bond ataupun pemihutang dengan kadar tetap sama ada memperoleh keuntungan ataupun tidak. Oleh itu, secara sah bertanggungjawab membayar faedah atas hutang. Yang kedua, debt usually has a fixed maturity date. The financial official must take provision for repayment of debt. Yang kedua ni, hutang biasanya mempunyai tarikh matang yang tetap. Oleh itu, pegawai kewangan mesti membuat peruntukan untuk membayar hutang. Yang ketiga, hutang adalah sumber pembiayaan jangka panjang yang paling berisiko. Syarikat mesti membayar faedah iaitu pada waktu yang ditetapkan. Tanpa membayar faedah pada masa itu boleh menyebabkan syarikat muflis ataupun yang kita sebut bankrupt. Yang keempat, debenture industries may contain restrictive covenants may limit the company's operating flexibility. Indenture debenture mungkin mengandungi perjanjian yang boleh menghadkan fleksibiliti operasi syarikat pada masa depan. Thank you. Okay, terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih. Thank you.